kita masuk ke topik kita pada hari ini, iaitu kepada structure untuk correction. Okey, basic dalam correction adalah terdapat dua kategori. Yang pertama adalah simple correction, yang kedua adalah complex correction. Okey. Saya untuk market dynamic, saya kumpulkan dia kepada dua kategori juga. Ni special kategori Zul punya. Kenapa dia lekat ni? Okey. Ni simple kategori Zul punya untuk korektif. Saya memang bagikan dia kepada dua kategori. Yang pertama adalah kategori bila kita ada correction dalam indeks. Ingat, map kita sentiasa indeks. Indeks tak ada bearish market. Faham tak? Macam mana anda nak kata kita ada bearish market dalam indeks bila anda sedang lihat bentuk pergerakan macam ni? Mana ada bearish market? Dia jatuh sikit macam ni. 1 bulan, 2 bulan. Yelah kan? Tetapi tak ada struktur dia. Ingat, bila kita dalam pergerakan ke atas motif, semuanya fasa nombor. Faham tak? Kalau kita nak kata dia bearish, dia kena fasa nombor ke bawah. Fasa nombor ke bawah adalah macam ni. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5, 1. Faham? Dalam skala-skala kecil dia ada. Tapi dalam indeks utama, tak ada lagi dalam fractal super cycle. Tak ada. Faham tak? Dalam fractal super cycle, anda pergilah tengok kepada tahun Great Depression semua kan. Tak ada super cycle yang biru tu. Tak ada. Jadi mana argument yang kata kita berada dalam bearish market? Mana ada? Tak wujud. Super cycle semuanya ke atas. Even cycle yang merah tu. Setakat ini tak ada. Definisi orang untuk bearish market adalah bila kita tandakan dia sebagai satu super cycle. Super cycle correction ada. Betul tak, Pian? Jadi mana argument orang kata we are in bear market? Mana ada? Mana ada? 3, 4, 5, 2. 2, 3. Dalam super cycle. Tak ada. Dalam cycle. Tak ada. Jadi mana cycle bearish? Dalam indeks. Tak ada. Tak ada. Tak wujud. Tak wujud. Tak ada. Semuanya fasa nombor. Jadi kita tak ada. Jadi sebab itu kita gunakan indeks sebagai instrumen yang kita gunakan sebagai map. Okey. Jadi setuju tak kalau saya katakan macam ni? Kita ada indeks di mana sampai tak cukup saya punya kertasnya. Okey. Kita ada indeks yang masih lagi dalam cycle ini, tak habis, developing. Of course, dalam kecil-kecil ni akan ada cycle lain. Dan kita ada benda ni lah. Okay, for sake of argument. Dan inilah semuanya motif ke atas. Okay, itu adalah map kita. Now, idea yang saya berikan kepada anda adalah, bila kita dalam wave 1, di sini adalah some sort of US dollar strength or weakness. Wave 5, some sort of US dollar strength or weakness. Wave 3 adalah
yen punya weakness. Okey? Sebab itu nama asal dia adalah negative yen dynamic. Tapi orang banyak confuse, saya tukar dia kepada index dynamic. Simple. Okey? Bermaksud semasa wave 3 untuk indeks anda sedang melihat yen pair buat wave 3 ataupun satu pergerakan lanjutan. Sama ada 1 tengah buat lanjutan ataupun 5 tengah buat lanjutan ataupun extension. Itu given. Itu tak ada. Index dynamic ni benda paling simple. Bila kita tengah tengok benda semua trending, ada tengok yen pair, pernah tak nampak yen pair yang dia naik tak retrace tu? Pernah nampak yang yen pair naik tak retrace tu? Ada tunggu retrace dia tak balik-balik. Ada pergi tengok indeks, apa jadi? Pernah nampak kan? Indeks yang naik, yen pair naik-naik, ada tunggu je. Bila aku nak masuk ni, retrace dia tak retrace. Dapat bye-bye. Kan? Kalau tengok dia buka chart, ada dapat macam ni. Kalau masa saya kecil, kita ada Fantasy Island. The plan. Macam itulah. Terbang kan. Dia naik. Pergi tengok pergerakan lepas Donald Trump menang 2016 ke apa kan. Semua orang, saya tak trade forex dah. Saya trade saham. Tu tahun 2016 ke bila kan. Yang Trump menang kan. Dia ceritakan pasal infrastructure project dia sebanyak 1 trilion ke berapa. Tu contoh dia. Yang yen pair naik. Dapat bye-bye. 2011. Yang orang kata masa tu 2016 2017 Hillary nak menang tapi Trump menang, mula-mula jatuh, lepas tu naik, dapat the plane, dapat bye-bye. Okey, pergi tengok indeks macam ni. Itu adalah negative yen dynamic. Okey, now wave 2 dan wave 4 hanya berlaku sekiranya kita ada bukan lagi kepada indeks tengah buat correction, dan this correction boleh berlaku. Indeks cuma jatuh. Ingat perkataan saya guna, ingat indeks cuma jatuh kalau yen kuat. Indeks cuma jatuh, saya ulang lagi, indeks cuma jatuh kalau yen kuat. Kalau anda refer yang sebelah kiri itu, kalau kita kata yen kuat, yen berada dalam buyer market ataupun seller market, yen pair. Yen berada dalam buyer market ataupun seller market, yang yen pair, yang sebelah sini, yang atas ni. Satu, jaga-jaga sikit dengan perkataan kuat dengan retrace. Dia ada perbezaan dia. Ya. Dalam seller market adalah ini. 5. Okey. Tapi indeks jatuh bang. Betul. Indeks boleh jatuh sekiranya yen tak lemah dan tak kuat. Itu boleh berlaku disebabkan oleh US dollar. Di mana, tapi bukan sebab US dollar kuat, indeks jatuh, tak. Sekiranya kita ada pergerakan pertama ni bergerak dalam 3 wave. Okey. Benda pertama anda tengok adalah dolar ataupun EU lah. Okey, dan anda tengok UJ. Ini dua kumpulan dia. Sekiranya pergerakan ini ke bawah dalam 3 wave, anda nampak 3 wave je. Memang tak dapat nak buat sebagai satu motif. Memang tak dapat. Okey. Kalau anda nampak dolar kukuh pada waktu itu, dolar naik. Anda nampak EU jatuh,
UJ sideway. UJ boleh buat 3 wave 3. Dia naik, masa wave 1 ni naik. Dan UJ cuma correction 3 bersama dengan indeks. Tak ada 1618. Ataupun UJ boleh naik. Ini adalah buyer market. Di mana correction ni, even wave 2, dia mungkin sampai 38.2 sahaja. Itu maksud saya, Azim. Kalau wave 2. Dia cuma buat shallow. Ini yang kita sedang jangkakan di sini nanti. Mungkin bila ini berlaku. Yang ini nanti. Apabila, tengok apa yang kita dah tulis pun. Saya dah tulis kat sini dah. Dollar bounce dalam daily, yen pair lower, indices lower. Kita sedang jangka itu untuk di sini nanti. Untuk wave 2 ni nanti. Maksudnya wave 2 tu mungkin sini je. Sini je dia. Di mana kita ada UJ, okey, yang akan buat benda ni. Wave 2 UJ. Faham? Kita akan ada EU. Yang akan buat wave 2 dia. Di mana wave 2 tu semua adalah shallow. Kita nak tengok benda tu nanti Belum lagi, ni belum lagi. Ni ke depan apa yang kita sedang tunggu di depan. Dah tulis ke pun, saya dah letak awal. Saya buat untuk weekly apa semua dah ada kat situ. Itu next market dynamic yang kita akan tunggu nanti. Okey, sekiranya kita nampak correction dia di mana UJ jatuh 3 wave, UJ tak jatuh 535, UJ mungkin jatuh W, X dan Y. Ini W, X dan Y. Yen kuat tetapi not kuat against US dollar. Jadi maksudnya UJ cuma 3 wave, masih lagi dalam buyer market. Masih lagi dalam buyer market. Sekiranya dia 5, then itu yen dynamic. Faham tak? Jangan semua correction dalam itu yen dynamic. Yen dynamic. Tak. Boleh? Asas dia benda ni je, benda ni. 5 ataupun 3. Okay, now. 2 kategori untuk correction. Mengikut Zul. Itu bukannya mengikut Elliott Wave. Menurut Elliott Wave, terdapat 2 kategori. Simple dengan apa? Simple dan juga kompleks. Saya guna dia macam ni untuk tujuan market dynamic. Yang pertama adalah yen strength. Okey, yen strength. Total strength. Kekuatan dia memang kuatlah total strength, di mana correction dalam indeks STRENGTH adalah dalam 5, 3 dan 5. Ataupun dalam zigzag. Allah tak muat lagi kertasnya. A, B dan C. Dan possible ada 1618 dalam salah satu kaki dia. Itu total strength. Partial strength. Ada partial lah pula.
Penurunan pertama adalah 3 wave. Penurunan kedua, kenaikan dia. Lepas tu ada 5 wave. Ini adalah eksplosif punya kekuatan. Yang last sekali, yang C ni, ini adalah flat. Itu adalah yen strength. Itu adalah yen dynamic. Ini ya. Bila ini berlaku dalam wave 2 ataupun wave 4 kat sini. Ataupun yang bila dia dah habis satu cycle dia, lepas tu dia buat correction yang lebih besar. Apa jenis dia? Cara nak tanda ni. Okey. Yang kedua adalah dollar strength. Ataupun dollar punya weakness. Or whatever lah. Dollar move. US. Macam mana nak besarkan dia ni? US dollar move. Sebab yen boleh jatuh disebabkan USD JPY boleh jatuh bukan disebabkan oleh yen strength. Sebaliknya US dollar yang weak. Itu pun boleh menyebabkan indeks jatuh tapi tak jatuh dengan banyak. Ya, US dollar move. Di mana kita ada WXY, kita ada WXY, X dan Z, dan last sekali adalah sideways market di mana kita ada triangle. Soalan saya, bilanya anda nak hedging portfolio anda kalau anda seorang manager untuk portfolio anda ataupun fund manager whatever? Anda cuma hedging position anda dalam yen strength. Bila kita ada US dollar related move, anda tak sentuh dia. Biar anda tak pergi hedging. Faham? Sebab tu goal kita belum hedging. Anda kalau nak masuk, anda boleh masuk pada position kepada company gold, tapi bukan kepada gold sendiri. Sebab gold belum buat higher high. Ya. Faham tak benda dua apa saya dah cerita? Ni bukannya baru hari ni ya, cumanya saya letakkan dia dalam satu konteks kepada anda. Bilanya anda dapati di sini buat sharp correction. Sama ada zigzag dekat wave 2 ataupun flat dekat wave 2. Flat biasanya berlaku dekat wave 4 ya. Itu biasa berlaku flat. Wave 2 flat berlaku dalam salah satu. Dia jarang berlaku dalam dua-dua punya, bukan jarang, boleh kata tak ada berlaku dalam kedua-dua kaki. Kalau dia dah berlaku kat sini tak jadi flat. Triangle wave 4. WXYXZ lazimnya adalah wave 4. Lazim. Sebab sifat wave berkenaan. Nota-nota lain mengenai satu-satu ni anda kena baca. Boleh? Saya tak nampak soalan ni. Jangan saya ataupun semua tak ada soalan. Saya refresh browser sekejap ya. Tak ada soalan. Ataupun semua banyak sangat nak tulis. Ini tak ada nota. Ni saya letak sebab benda ni seperti saya sebut, ini semua proprietary ya. Jadi saya tak dapat nak sharekan nota. Sebab saya tulis macam ni, anda ambil nota dia. Saya tak dapat nak share yang ni pun. Tengah fokus. Okey. Sedang menghadam. Senyap. Semua senyap. Korang buat apa? Okey, saya tak nak curi masa orang. Tak ada soalan bang. Kami dengar je malam ni. Semua makan Panadol. Aduh, sakit otak aku sekejap. CD new version.
Boleh? Tengah tulis nota. Hari esok dan lusa, kita akan kaitkan kepada contohnya ada nampak indeks ke atas kan. Sorry. Indeks kita sedang lukis ke atas 3, 4. Tapi ada nampak untuk yen pair, dia jatuh awal. Dia tengah buat struktur ini. Apa kita jangka kat sini? Dan US dollar pair kan? Ataupun Comdols. Tapi tak reti nak tulis apa. Tengok recording je nanti lah. Macam Pian untung dia rekod. Boleh? Ya. Yang penting, sekali lagi, anda faham kepada yang asas ini. Naik ke atas, dalam 5, itu buyer market. Naik ke atas, dalam 3, itu seller market. Kecuali dia buat 1, 2, 1, 2, itu part of 5 lah. Minggu ni ilmunya padu-padu. Ada banyak lagi nak masuk, tapi saya slowkan sikit. Bayangkan kalau saya masuk time. Faham tak, Pian? Kenapa saya tak nak masukkan time dahulu? Kalau saya masukkan time, ada lagi pecahan dia. Saya pening. Pakai ni cukup. Pakai ni lebih daripada cukup. Seriously. Kalau anda rajin, anda discuss dengan Hakimi tu. Hakimi tengah buat Excel. Dia tunjuk saya Excel tu tau. Saya tengok, okey. Saya tahu dia berada dalam apa yang saya buat pada tahun 2009, 2010. Itu 2009, 2010 masa tengah buat benda-benda ni. Dan kita kaitkan fraktal tu satu. Dan nampak. Benda tu nampak tau. Tu yang bestnya. Tengok, dia macam tu. Itulah yang R.N. Elliot jumpa pada tahun 1930. Cumanya kita masukkan momentum. Elliot tak ada momentum pada zaman dia. Dia tak ada lagi RSI, tak ada stokastik, tak ada. Kita ada kelebihan tu. Dia cuma melihat kepada structure. Dan I don't know whether dia melihat kepada correlation, but I'm sure dia tengok correlation. Kenapa? Zaman dia selepas Dow tu ada correlation. Dow tu ada correlation. Dow Jones Industrial, Dow Jones Transportation, index punya ni must confirm with each other, salah satu tenet dia. Jadi I'm sure R.N. Elliot ada faktor correlation yang dia guna pakai untuk predict market jatuh. Dia salah seorang yang predict market jatuh untuk 1930. 1920 lebih. Satu nama dia naik. Dah masuk subjek sejarah. Yelah. Jadi apa saya tak menerima Elliott Wave pada mula-mula kan. Tapi saya tak dapat nak nafikan benda ni tadi yang ABC dengan WXY tu. Jadi sebab tu saya surrender. Saya cuba untuk nak masukkan spring lah, apalah kan. Faham lah kan. Saya tak cuba nak masukkan benda-benda tu, tapi saya tak dapat nak terangkan dia. Tu sebab dia. Kimi tak tidur malam. Ni dah masuk dah. Terjebak dah sekali ni. Tapi dia seronok tau. Sufi, tanya Kimi. Bila anda dapat dia punya correlation ni, jelas tau. Dia jelas. Apa yang anda nak buat. Kalau dia berubah, okey, apa kita nak buat? Next. Sekarang ni anda dapatkan yang correlation biasa dulu. Next, anda buat kalau dia bertukar. Kalau dia bertukar, apa expectation? Anda tunggu dia bertukar tu, waktu tu ada trade. Faham tak? Terutamanya, besok kita akan sentuh mengenai second dimension dengan first dimension. Besok kita akan lihat kepada instrumen. Lusa kita akan tengok, kita akan rangkumkan semua ni. Lusa kepada market dynamic ni. Saya tak nak curi masa. Kita ada 8 minit lagi. Ada soalan tak? Jadi, struktur-struktur asas ni anda kena tahu. Yang pertama adalah zigzag. Apa itu zigzag? Apa bentuk dia?
bersakit-sakit dahulu. Tengok keluar pantun. Bersenang-senang. Ada yang basic ni anda kena tahu dahulu 535. Dia tak, orang ingat susah, dia tak susah elite wave sebenarnya. Dia susah kalau anda susahkan kepada struktur satu-satu. Saya tak peduli sangat apa dekat sini tau. Sini nak jadi apa ke? Saya tak peduli. Saya peduli bila dia habis struktur ni. Saya tak peduli kepada satu-satu ni. Okey, Pian. Hadamkan dulu. Saya tak peduli kepada satu sebab saya tak cuba trade kepada yang ini. Saya cuba trade di sini. Dan adakah pergerakan ni A, B dan C? Kalau dia A, B dan C dalam indeks jatuh 5, saya akan tengok apa? Yen pair. Saya tengok kepada peluang. Kalau yen pair ada incomplete sequence, saya trade untuk short yen pair. Kalau ini adalah indices, turun 5 wave. Memang 5. Saya tengok yen pair akan jatuh dahulu. Anda tengok ini kan. Anda akan dapati yen pair masa sini buat wave 4-5. Yen pair dah jatuh dah. Macam sekarang. Yen pair dah jatuh dah. Kalau anda dapati yen pair jatuh dah 5, 3, pecah lagi dalam 5 ni, break, ada incomplete sequence, 1, 2, 3, kita short. Buat study group. Korang tak gunakan. Saya senyapnya. Kalau ada soalan, saya tanya. Saya jawab. Tak ada soalan, saya senyap. Kan? Cat memang naik hari-hari kan, Jom. Korang discuss dalam tu. Mengarutlah apa dalam tu kan. Saya tengok kalau ada silap, saya masuk. Kalau okey, saya biar. Faham? Korang discuss dalam tu. Lantik seorang. Jo ke, Pian ke, Kimi ke, Sunbi ke, Sufi ke, kan? Korang gunakan dalam tu. Kalau saya tengok, kalau ada yang mengarut, saya masuk. Kalau tak, saya biar. Biar apa? Kalau mengarut, saya masuk. Kalau tak, korang discuss dalam tu. Boleh? Ni benda-benda dia. Jadi kalau kita nampak 5 ni, then anda akan start mencari untuk yen pair. Kalau dia adalah 3 kan, nampak turun 1, 2, 3. Anda nampak dollar pair dan dollar tengah naik. Anda nampak dollar pair ada incomplete sequence. Trade untuk long dollar. Itu je. Map kita indeks. Indeks ada pecahan ETF dan individual stock. ETF dan individual stock. Mana tahu kalau XM letakkan kripto tahun depan kan. Sebab saya rasa kalau market ramai yang minta, broker akan bagi kan. Pergilah bagi tahu kat account manager anda kan. Saya cadangkan kepada XM. Dan barulah, kalau tak ada cadangan, XM tak ada lah kan. Kalau ramai banyak permintaan, dulu kita ada kan, kita stop balik kan. On balik, saya letakkan chart kripto kat sini. Kalau ada dekat MT5XM. Kalau tak ada, saya tak dapat letakkan. Boleh? Okey. Fahamkan satu-satu ni apa itu flat 3 jenis. Ini adalah regular flat. Ini adalah expanded. Ini adalah running. Apa beza dia? C dan juga B. First wave 3. Ini adalah satu lagi kekuatan. Ini kekuatan yang anda nampak US dollar kan? Spike. Ni spike. Ataupun index spike. Ni yang laju kat sini. Tu yang pegangkan spike lanjutan. Tu pegangkan lanjutan. Kalau indeks tengah buat benda ni, ada nampak untuk yen pair ada incomplete sequence, ada trade. Tak. Bukannya B kepada C tu kita tak trade. Kalau dekat indeks, kita cari dekat yen pair. Kita cari dekat yen pair. Kalau saya melihat kepada structure indeks sebagai map. Faham tak, Sufi? Kalau ini berlaku dekat indeks,
ini wave 1, ini wave 2. Kita nampak 3 break, lepas tu jatuh. Lepas tu ada nampak yen pair ada incomplete sequence. Saya trade lah dekat ni. Kalau B dan C itu adalah dalam time frame besar, daily kan. Kita tahu dia trending. Jadi anda boleh trade dia, tak ada masalah. Tapi dekat lower time frame. Faham Sofi? Kalau macam sini kan. Macam sini kan. Kita tahu ini adalah structure motif. Dan ini adalah kepada yen pair. Contoh, ini yen pair, JPY. Kita ada Euro JPY. Dan anda dapati 1, 2, break. 3, 4, 5, break. 1 fractal. Naik balik, break lagi. 5 wave. Ada incomplete sequence. Situ kita short. Situ kita short. Nak sell, kita sell JPY. JPY pair kan, bukan sell JPY. Nak sell JPY pair. Bukan sell JPY. JPY buy. Sell pair JPY. Apa duk silap dia hari ni Pian? Pening kepala. Clear bang, tak sabar. Sedut banyak-banyak. Lagi 2 minit. Okey. Okey. Kita habiskan awal lah. Banyak sangat pun jam. Biar saya slow. Saya semua dah faham mengenai saya semua dah faham mengenai structure kan. Sekarang ni kita kaitkan fractal. Anda dah faham structure balik 5 dan 3. Ambil screenshot ini, saya takkan kongsikan. Saya tak boleh kongsikan. Kena tegur banyak kali. Bukan XM tegur. Macam mana nak terangkan dia? Ambil screenshot ni. Ambil screenshot yang ini. Yang sebelah ni. Nampak? Sekejap Otak tengah pecah 2. Ni pergi 70. Jangan beli yang period punya dah. Meeting sebelah. Aduh. Pergi screenshot yang sebelah kiri tu. Yang sebelah kiri ni. Yang sebelah ni tak apa. Yang sebelah kiri ni. Nampak tak? Nampak tak? Sekejap, macam mana saya nak view dia kepada status bar tak payah. Status bar ada. Nak bagi dia full screen. Boleh? Tak payah. Boleh? Nampak? Screenshot dia. Lepas tu, korang study lah benda ni. Yang ini. Yang ini. Okey. Lepas tu 2 jenis chart tadi kan. Itu faham. Itu okey. Sebab mana yang ada motif kan. Mana yang ada motif. Yang ni tak ada motif. Mungkin dalam kecil-kecil dia ada motif. Tapi struktur besar dia adalah 3 wave. Anda kena kaitkan fractal dia. Itu cara, kalau anda faham semua benda ni, anda akan nampak bahawa macam mana kita nak pilih fractal besar mana. Maksud fractal ni, movement tu dalam time frame apa. Tu dia. Ya. Okey? Boleh? Jangan masuk dalam sangat. Kalau masuk time, saya banyak lagi. Sama ada kita sedang lihat time yang sama ataupun macam dalam apa? Ni either kita tengok kepada time kepada Fibo. Dia ada time yang berulang time yang sama ataupun time kepada Fibo. Saya tak masukkan benda tu. Kalau saya guna, tapi kalau saya masukkan benda tu, ramai yang pening. Satu anda nampak chart saya kadang-kadang dia sengit sikit kan. Anda nampak ni, 5 dia sengit sikit macam ni. Ni ada faktor time. Tu sebab dia. Okey. Jadi itu saja. InsyaAllah kita bersama lagi pada jam 7 nanti untuk untuk analisa pasaran. Tengok balik apa yang kita bincangkan sama sendiri. Labur dalam satu sistem, dagangkan sistem anda. InsyaAllah kita jumpa lagi pada jam 7 untuk analisa pasaran. Terima kasih semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa.